buku Angan-Angan ke Firdausi. Semua kita, ustazah tudung purple, yang tudung hitam, tudung putih, tudung hijau, tudung pink, semua kita sedang berangan-angan ke Firdausi. Betul? Kekanda bonda yang dirahmati Allah, sahabat handai semua. Tapi ayuh jadikan kenyataan. Nak jadikan kenyataan inilah bukan mudah. Rupanya yang ustazah tulis ni benda simple, mudah nak faham, kita biasa buat pun. Tapi payahnya nak istiqamah. Susahnya nak memujuk hati sendiri. Kerana itu wahai para muslimat, berjuanglah untuk ilmu. Berjuanglah untuk ilmu. Dah tahu belajar lagi untuk beritahu pada hati kita ni penting ni. Ni Allah suruh ni. Ni Nabi buat ni. Maka amalan kita walaupun nampak baik, kadang-kadang kalau tidak selari dengan sunnah Nabi SAW, itu juga sia-sia di sisi Allah. Baik, alhamdulillah, bersiap sedia kita. Nak kena pandang dulu ni, dah jaga jarak ke belum ni? Ikutkan hati, nak panggil duduk atas belaka, duduk atas ribu ustazah lagi syok, kan? Tapi apakan daya, muslimat, kita tak diizinkan untuk merapat-rapatkan jasad. Mari kita rapat-rapatkan hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di pagi Jumaat, kita kerinduan kepada insan-insan yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Terkadang mereka itu dulunya duduk di samping kita, tapi kali ini tidak bersama-sama kita. InsyaAllah kita ingat sahaja, belum lagi mendoakan dengan Allahumma ghfir laha warhamha pun sebenarnya ingatan itu sudah menjadi satu doa. Apatah lagi indah kita hadiahkan Ummul Kitab kepada seluruh kesayangan kita. InsyaAllah langkah kaki kita tadi, minyak kereta, pusingan tayar tadi, semuanya insya-Allah menjadi kebaikan untuk mereka juga. Yang dulu ketika hayatnya suka kita jadi orang baik, tapi masa tu mungkin kita belum baik, okay? Jadi hari ini insya-Allah Fatihah ini kita hadiahkan kepada mereka dengan nawaitu diampunkan segala dosa-dosa mereka, diampunkan juga dosa-dosa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala, izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di sini. Tahniah kerana dapat menghadirkan diri, lebih besar tahniah kepada barisan AJK Muslimat Masjid Al-Falah khususnya, kerana dalam patuh SOP new normal ini bukan mudah, kan? Kalau dulunya mereka datang sama pukul 10 pagi macam orang lain, kali ini mereka kena datang lebih awal, ya? Lebih awal datang, maka lebih banyaklah yang terpaksa dikorbankan. Begitu juga dengan kita, tanpa istiqamah, tanpa ada rasa datang, rasa rindu dan cinta kepada majlis ilmu, kita semakin lebih selesa duduk depan handphone masing-masing di rumah, depan laptop masing-masing di rumah.
Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Kerana di rumah tu kita boleh belai-belai skrin handphone, kan? Belai muka ustazah dengan tai lalat ni tak apa lagi. Jangan depan tu ustaz mengajar, dibelai-belainya skrin handphone, bahaya. Suami tengok dah kenapa pula bini aku ni, tu bahaya. Ini kisah benar ni sungguh, ya. Muslimat dirahmati Allah, bahaya kadang-kadang suka tengok TV sekian-sekian channel ni. Sebab apa? Sebab ustaz tu punya kuliah. Tapi tanya ustaz tu cerita apa, tak tahu satu apa pun. Kan apa yang dipandang, apa yang ditengok. Jadi setiap kali kita hadir ke majlis ilmu, langkah kaki kita Masya Allah dikira seperti mana orang yang menuju ke medan jihad. Bukan untuk dibongkakkan, disombongkan, ditakaburkan, bukan muslimat dirahmati Allah. Tapi kita sedang berada dalam sunnah. Nabi SAW suka sangat orang yang menuju ke majlis ilmu. Hatta digambarkan malam ni siapa nak mailah datang kutip harta rampasan perang. Mana ya Rasulullah, lama dah kami tunggu, tak ada pun harta rampasan perang dihimpunkan di situ untuk diagih-agihkan kepada kami. Lah, yang aku nak sampaikan sekejap lagi ni, maknanya apa? Ilmu tausiah Nabi SAW itu jauh lebih bernilai daripada harta, gunungan harta yang ingin diagihkan. Maka musliman, apa maksud yang kita nak dapat? Betul secara online kita dapat ilmu. Jangan nafikan, ibu-ibu yang menjaga cucu di rumah ni bersama kita pun ramai ni muslimat dirahmati Allah. Kerana apa mereka secara online? Kerana mereka terhalang untuk ke majlis ilmu. Kalau dulunya kita tidak terhalang, kenapa hari ni kita kata berhalangan? Muslimat, kan? Seandainya kita tidak ada apa-apa gejala, jemputlah hadir ke majlis-majlis ilmu. Ada banyak lagi ni ruang-ruang yang kosong. Isikan. Setiap kita isikan tempat ini, wang kita dulu mengalir sebagai nama infak untuk menjadikan dewan secantik segah ini. Masya Allah. Setiap tangan yang menulis, setiap badan jasad yang duduk, setiap mata yang memandang, telinga yang mendengar, disitulah pahala buat kita. Maka rugilah kalau kita tidak mewar-warkan. Jomlah ke Masjid Al-Falah, jomlah, banyak lagi ruang-ruang kosong. Kerana apa? Kita beria-ria jom, walaupun kita bukan AJK masjid pun, kerana ada infak kita di situ. Lagi ramai yang hadir, lagi banyak kita dapat pahala. Subhanallah. Okay, jadi saya kempen sungguh-sungguh, ajaklah ramai-ramai orang ke masjid rumah Allah. Ini dalam majlis ilmu tau muslimat, bukan ustazah cerita bab sembahyang. Kalau bab sembahyang, orang perempuan didampingi oleh suaminya, didampingi oleh mahramnya, ahlan, silakan. Pun tak salah wanita yang bersendirian nak ke masjid untuk solat berjemaah, tak salah. Tetapi jaga adab. Jangan wangi-wangian kita sampai terhidu di orang lelaki. Sekarang ni indahnya, minta maaf ya, saya ni tidak bergejala tapi memang dah lebih 2 minggu batuk. Pagi tadi sempat makan roti canai sekeping depan rumah, batuk sikit orang tulis. Sensitif sungguh sekarang ni. Saya bermula batuk ni ketika 1 hingga 9 Zulhijjah kita cuba ada kelapangan untuk berpuasa, tak ada apa. Dulu-dulu kuliah 3-4 kali sehari. Kalau kata puasa sunat tu memang Masya Allah, malu dengan Allah, kan? Alasan, ya Allah, kalau 4 kuliah ni memang tak boleh nak puasa Isnin Khamis, kalau jadualnya jatuh pada Isnin Khamis. Jadi bila kuliah 2 ni, lepas PKP nak paksa diri cuba jugalah. Pergilah kuliah pukul 9.30 hingga 11.1, sambung 11.30 sampai pukul 12.30 1. Masa dalam berpuasa Zulhijjah tu. Balik rumah dah kering terus tekak. Ustaz kata buka je lah puasa sunat. Memanglah bang, tapi sayang ni, kita sayang. Sayang mengatasi segala sayang. Lain kalau ustaz kata jom kita perkena ABC, memang buka terus lah, kan? Ini sebab sayang muslimat. Jadi rupanya kita tak boleh, kan, suara tu. Sampailah hari ni, sekali kena batuk tu. Tu Kak Wah kena jelas juga ni. Takut orang ingat bergejala sebab balik daripada Kedah. Saya tak boleh masuk TV Al-Hijrah 2 minggu muslimat. Sebab ustazah semua staf kami minta maaf, direhatkan untuk 2 minggu yang balik dari Kedah. Lah saya duduk rumah sungguh-sungguh di Kedah ni. Tak pergi mana pun, lagi tempat itu jauh daripada kami. Tak apa ustazah, kita hormat sebab staf kita tak bagi masuk kerja 2 minggu, panel pun kita tak bagi masuk 2 minggu. Tanda mereka sayang, berhati-hati muslimat. Bila kita bersangka baik, mudah aja hati ni. InsyaAllah, kan muslimat. Jadi Alhamdulillah, terima kasih bagi tahu awal pada ustazah. Ustazah boleh plan benda lain. Jangan biarkan hidup kita ni ada masa lapang, ada masa kosong. Jangan kata nanti free-free saya buat, rugilah kita. Masa kita belum free inilah kita buat muslimat dirahmati Allah. Kerana kita nak beritahu dengan Allah, anugerah 24 jam yang Allah beri ni tak ada satu pun yang kita gunakan ke jalan yang tidak kerana Allah. Semuanya untuk Allah. Hatta kita nak bawa
family pergi holiday? Kerana Allah. Muslimat, kita nak buat makan-makan kat rumah kerana Allah. Bila sudah kerana Allah, BFF kita janji nak datang tapi tak datang, kita tetap datang sangka baik. Sebab kita tidak akan datang kecewa, tidak akan rasa sedih. Muslimat, tidak gembira melampau, tidak sedih melampau. Kerana apa? Kerana yang datang itu adalah dari Allah. Subhanallah, indah. Okey. Jadi hari ini saya ada amanah, tanggungjawab untuk menyampaikan, sebenarnya menghabiskan, bukan menyampaikan, pelajaran tentang menjadi insan terbaik. Saya percaya, memang bulu roma nak cakap ni, yang hadir ke majlis ilmu rumah-rumah Allah adalah orang yang sedia baik. Muslimat, jangan kembang tak kempis-kempis pula bila ustazah kata gini. Oh, sedia baik, akulah tu, syurgalah ni. Itulah ustazah tulis buku Angan-Angan ke Firdausi. Semua kita, ustazah tudung purple, yang tudung hitam, tudung putih, tudung hijau, tudung pink, semua kita sedang berangan-angan ke Firdausi. Betul? Kekanda bonda yang dirahmati Allah, sahabat handai semua. Tapi ayuh jadikan kenyataan. Nak jadikan kenyataan inilah bukan mudah. Okay? Buku itu saya tulis, ramai ibu-ibu yang matanya sudah tak berapa nampak. Kalau tak pakai cermin mata, tapi mereka respon, makasih ustazah sebab tulisan besar-besar, cik boleh baca sampai habis. Rupanya yang ustazah tulis ni benda simple, mudah nak faham, kita biasa buat pun. Tapi payahnya nak istiqamah. Susahnya nak memujuk hati sendiri. Kerana itu wahai para muslimat, berjuanglah untuk ilmu. Berjuanglah untuk ilmu. Dah tahu, belajar lagi untuk beritahu pada hati kita, ni penting ni. Ni Allah suruh ni. Ni Nabi buat ni. Maka amalan kita walaupun nampak baik, kadang-kadang kalau tidak selari dengan sunnah Nabi SAW, itu juga sia-sia di sisi Allah. Jadi macam mana kita nak dapat amalan ini? Tahu betul, ikut sunnah Nabi SAW, hadir ke majlis ilmu. Kerana bila hadirnya sahaja sudah barakah. Pandang gurunya sahaja, guru kita yang alim-alim, Ustazah Zai hari ini menumpang saja, muslimat. Guru kita ramai para alim. Seminggu ni saya tengok Masjid Al-Falah, subhanallah, kita tumpang barakah mereka. Pandang saja sudah dapat keberkatan rahmat. Belum lagi kita bercakap, belum lagi kita tanya, ustaz untuk saya tadi ustaz bagi untuk 60 orang punya nasihat. Untuk saya seorang, amalan apa, doa apa? Selalu macam tu kan. Nasihat ustazah jangan ngending sangat. Sekian dimaklumkan. Cukuplah yang 60 orang cakap ni, itulah benda. Lagi dia rasa seorang-seorang ustaz tu bisik kat dia, dia lagi syok. Ni special ustaz bagi kat I seorang je. Bahaya muslimat. Kan ustazah ni pantang. Kalau pasal ustaz-ustaz dah, ustaz-ustaz kita semua hebat belaka. Tapi muslimat hati-hati, tetap kena jaga kerana kita ni orang perempuan. Nak pergi sembahyang kat masjid, jaga. Berwangi-wangian, Pak Imam lalu sebelah kita. Bini siapa ni wangi sangat ni? Aku macam kenal bau macam ni. Dipandang kamu, na'udzubillahi min zalik, macam wanita yang berzina. Bila bau-bauan kita sampai ke hidung mereka. Lalu kita pun kata muslimat, habis tu dah beli sebotol RM300, takkan nak buang macam tu je ustazah? Soalan ni pernah datang dekat masjid. Saya kata, cik, kalau dah cik punya kerja memang dikelilingi oleh orang lelaki, apa salahnya calik-calik lah dekat kereta tu? Kalau kat kereta ustazah, penat je saya beli yang mahal macam ni. Tak ada siapa tahu ni jenama yang mahal. Jawab lagi, itulah dia orang perempuan. Sekian dimaklumkan. Baik, pertama hari tu saya dah bagi detail. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Muslimat. Terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sepanjang hampir 1 jam ustazah bahas yang itu saja, sampai tak sedar masa habis. Ingat tak muslimat? Macam-macam pengalaman. Sebab sebelum saya berada di pentas ceramah, saya pergi ke rumah-rumah untuk mengajar Quran. Anak kecilnya 3 tahun, 4 tahun. Ada yang saya berjalan kaki 45 minit, 1 jam, turun dekat Texas AU2, naik ke puncak Setiawangsa, turun dekat sekarang ni MRR2, naik ke Bukit Antarabangsa. Anak-anak dia apa tak percaya, ustazah jalan kaki, dah aku tak ada kereta, jalan kaki lah. Muslimat, kenapa ustazah berpeluh-peluh macam ni? Tanya lagi macam tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita sebut bila Allah uji satu keadaan rumah besar, kereta banyak, jatuh muflis serta-merta, habis satu kereta pun tak ada. Anaknya diuji Allah berjalan kaki daripada Masjid Ar-Ridwan balik ke rumah, naik Bukit Antarabangsa, balik
Saya mengajar, mengaji, tak apalah tanpa yuran ke apa. Yang penting adik kecil tu boleh habis sampai baca Al-Quran. Menangis cerita, macam ni rupanya ya ustazah orang berjalan kaki. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, hargai saat susah kita, kerana melalui susah itu kita belajar bersyukur kepada Allah. Tetapi bila kita sampai bertemu dengan orang yang susah hidupnya dalam keadaan kita senang, jangan pernah kufur dengan nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Jadi dalam khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, ustazah belajar macam-macam masuk ke dalam rumah orang yang ustazah cuba nak beri boleh baca Quran, daripada buta kepada celik Al-Quran. Nanti maknya kata rasa syok, macam mudah nak belajar ustazah, akak nak ngaji sekali boleh? Silakan, alhamdulillah mengaji sekali. Dia pujuk suaminya, akhirnya satu rumah. Yang satu rumah ni belajar mengaji dan benar-benar menghayati. Sampai hari ni saya nampak kesannya. Kak, anak hari tu dah kahwin dah ustazah, alhamdulillah dapat pula suami yang insya-Allah lah ustazah, semoga boleh membimbing. Nampak muslimat, sebab berkat ustazah ajar Quran hari tu kami pun sama-sama PKP ustazah, kami khatam Quran satu keluarga dalam Ramadan, alhamdulillah. Tapi jemput kahwin sekarang ni muslimat dirahmati Allah, kamu nak kahwin dah, dulu duduk atas riba ustazah mengaji. Ya, maknya pula bisik, tak ngaji ustazah dia tu sekarang. Khatam hari tu lah, masa umur 6 tahun saya buat pelamin apa semua tu ustazah, tak ngaji dah lepas tu. Masuk universiti semua lupa. Hati saya kata apa muslimat? Kerana ibunya tak baca Quran di rumah, kerana ayahnya tak baca Al-Quran di rumah. Dia mahu anaknya pandai, tapi mak ayahnya tak beramal. Itu mata saya menyaksikan. Sebab tu bila kita bercakap muslimat, saya cerita dalam buku dakwah penuh ukhuwah yang akan lahir minggu depan. Muslimat dirahmati Allah, tengoklah keluarga yang macam ni. Alangkah indahnya bila kita dapat semuanya beramal dan faham dengan Al-Quran. Semoga Allah takdirkan, kalaupun bukan sekarang, sebelum mati kita atau selepas mati kita, seluruh generasi kita orang yang boleh bersama-sama dengan Al-Quran. Amin. Kenapa Quran muslimat dirahmati Allah? Sebab dia perkara pertama yang akan menjadi asbab kubur yang gelap menjadi terang. Dia perkara pertama yang menjadi asbab kubur tu memang sempit, mata kita dah tengok dah, ya Allah ustazah muat-muat tubuh badan je. Nanti bila kita macam tu, rumah saya besar 8 bilik sekarang ni ustazah, nak dimasukkan dalam liang macam tu akan luas kak? Jangan susah hati, kerana Quran muslimat dengan izin Allah. Masuk je barzakh, amalan pertama yang akan membantu kita Quran kita, hubungan kita dengan Quran bagaimana atas dunia. Tapi bila kita berada di mahsyar, tak ditanya tentang amalan lain, nombor satu ditanya apa muslimat? Bagaimana solat kita. Tapi aku bina 10 rumah anak yatim ya Allah, aku pergi haji 8 kali ya Allah, kamu tak solat, tak akan mendapat apa-apa di hadapan Allah. Ni yang kita nak faham muslimat, kita ni dengan Quran bagaimana. Hari-hari subuh tadi tak sempat sebab nak siap-siap nak pergi ke majlis ilmu, paksalah waktu Zuhur tak sempat, paksa waktu asar. Macam TV Al-Hijrah bagi My Quran Time kan. Alasan apa lagi kita nak bagi tak sempat? 12 tengah hari ni balik lambat kuliah tadi. Ustazah kan bagi kuliah 1 jam, saya ngetih 2 jam. Itu yang balik lambat tu. Mohon terasa kan muslimat. Kemudian tak apa kak, pukul 12 tak sempat, pukul 5 nanti akak tengok My Quran Time. Pukul 5 ustazah, suami pula suruh goreng kari pap, duk ngadap dia. Macam tu lah orang lelaki, tahu gitu je. Itulah alasan kita muslimat. Pukul 5 tak sempat. Tak apa kak, nanti pukul 10 malam ada lagi. 1 hari 1 muka. Target mereka 2 tahun khatam 30 juzuk Quran. Depan skrin yang besar, bukan dekat handphone kita saja muslimat. Subhanallah. Saya cukup puji usaha ini. Tak sempat juga pukul 10 saya ni ambil sunnah ustazah, tidur awal sebab nak bangkit awal tahajud. Silakanlah, alasan lagi. Okey, besok lepas subuh cepat-cepat kan zikir-zikir dalam lipat telekong, pukul 6 tunggu depan TV. Tu ulangan yang 3 kali semalam tu. Allah ustazah nak hantar anak pergi sekolah pula. Itulah kita muslimat. 4 kali dalam 24 jam kita beralasan. Sedangkan bila kita memahaminya, hari ni dah jadi berapa muka surat dah orang yang menekuni, masya-Allah. Tak mampu di TV, handphone kita pergilah kepada My Quran Time TV Al-Hijrah, dapat. Anytime dalam kereta boleh dengar. Saya tak ada internet ni ustazah kan. Boleh muslimat dirahmati Allah, kita duduk kat mana-mana tumpang wifi yang ada, di YouTube kan pula dah sekarang ni. Subhanallah. Tak ada alasan dah. Jadi kalau kita nak bahagia menjadi insan terbaik, jangan pernah berpisah
daripada bercinta dengan Al-Quran. Boleh ya muslimat dirahmati Allah? Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dua perkara ni saya sempat bahas panjang hari tu. Sebaik-baik kalian, hadis ni semuanya khairukum, khairukum, khairukum. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita mungkin mengaji dalam satu taman perumahan di sini, mungkin ada 200 rumah, yang datang mungkin 20 orang sahaja. Contoh, 20 rumah sahaja yang datang. Muslimat dirahmati Allah, bolehkah kita mendakwa, mencanang pada semua orang daripada 200 pintu rumah di taman ini, kami 20 orang ni memang buat grup lain. Kami ajalah yang solehah-solehah belaka. Kami ajalah yang baik-baik belaka. Muslimat, kadang-kadang ilmu saja tinggi tapi kurang adab, bahkan lebih terserlah kebiadabannya. Minta maaf Ustazah sebut. Sebab ada ramai orang ilmu tinggi tapi tak dilahirkan dengan adab. Kesian. Ada orang tak mengaji tinggi. Ibu ayah kita dulu-dulu berapa ramai sangat yang masuk universiti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berapa ramai sangat mengaji tinggi tapi dia cukup jagalah, Masya Allah. Orang datang rumah tak balik selagi tak dibekalkan apa-apa. Itu mak saya dulu, Masya Allah. Engkau tolong ambil paper bag sikit. Nak isi apa mak? Isilah 3 tin susu FNN yang kita beli tu. Nak buat apa? Tu orang kawan mak kat masjid tu. Mak tak ada apa nak bagi-bagi je lah, isi je lah. Susu tu kalau dia tak minum, nanti kalau ada tamu kat rumah dia, dia nak buat Nescafe ke, nak buat Milo ke, dia guna juga. Kita ni jadi, ya Allah, maknanya setiap orang yang dia jumpa, tetamu nak balik, muslimat mesti dibekalkan. Ini adab. Supaya apa muslimat? Orang memberi, kita merasa. Kan kita ni diajar apa yang kita beri, lupakan. Apa yang kita beri, lupakan. Supaya tidak timbul, kalau aku tahu perangai dia macam ni, dulu aku tak bagi sekian. Pagi tadi sahabat saya Ustazah Azila ganti dekat TV Al-Hijrah. Sebab Ustazah dah tak boleh untuk 2 minggu. Muslimat, Ustazah ni tajuk best ni, ungkit mengungkit. Ustazah memang suka tajuk ni, tapi dah awak tak bagi Ustazah pergi, Ustazah gantikan dengan sahabat ni. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Kita bagi, akhirnya ungkit mengungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan menyakiti hati si penerima dan datang ungkit-ungkitan. Bila kita ungkit tu si penerima sakit hati. Banyaklah pula soalannya muslimat. Habis tu kalau mak ayah, isteri Ustazah cuma nak ingatkan je, nak ingatkan. Kalau saya tak ada dulu masa abang susah dulu, kan mulalah orang perempuan tanya soalan. Adakah macam tu kira ngungkit Ustazah? Batal juga ke pahala yang kita bersedekah, yang kita buat baik dalam 30 tahun berumah tangga? Innamal a'malu binniyat. Kembalikan pada niat. Kenapa depan anak-anak kamu ingat nanti kalau mak mati dulu, jangan lupa balik kampung Tok. Tengok kita susah, Tok juga jual tanah segala. Salah tak bercerita ibu? Tak salah. Supaya datang rasa syukur, berterima kasih. Apa yang kita beri lupakan. Tapi setiap kali orang memberi pada kita, jangan pernah lupa. Ya Allah bang, saya tak nak balas apa bang yang dia bagi. Jiran ni baik sungguh. Semalam dia hantar kuih. Hari ni takkan kita nak pulangkan bekas kosong pula. Kan muslimat? Kenapa kita duk berasa? Inilah bukan hadis, tapi ajaran orang Melayu penuh dengan adab. Orang memberi, kita merasa. Muslimat. Hasil daripada berbudi dan berbahasa. Tapi orang yang tidak ada adab, Masya Allah, belajar tinggi saja. Kita mati orang tak tanya PhD dia berapa gulung. Tak tanya muslimat. Tapi orang mati apa yang orang terkenang, ya Allah, arwah dah dia kan. Dulu kalau dia ada, dialah orang paling last balik. Akak ingat tak? Kak Wai ingat tak? Dialah orang yang paling last balik. Dan dialah yang akan susunkan kursi meja ni. Kan kita tak mampu buat macam tu. Benda tu simple sangat tapi kita tak boleh buat. Di Dewan Solat, siap bertugas mungkin setiap pagi sahaja datang muslimat. Tapi petang ke malam ada orang duk tisu-tisu ni duk atas. Tapi dia datang awal, dia akan cari penyapu kecil tu. Kan pergi kat penjuru-penjuru, tak ada dah haji tu, Masya Allah, arwah. Benda tu kecil. Tapi kebanyakan kita tak mampu buat. Jadi carilah satu perkara kecil di mata orang lain, tapi kita mampu istiqamah akannya, perkara ni akan disebut-sebut selepas kita mati. Masya Allah muslimat. Jadilah adik-beradik asal mak dari kampung, datang KL, tak singgah rumah adik-beradik lain. Jangan merungut kita ni. Setakat mak bang makannya pun bukan sepinggan. Sepinggan share dengan ayah. Tak luaknya beras nasi kita, tak luak bang.
Biarlah mak ayah selesa dekat rumah kita ni. Muslimat dirahmati Allah, dari segi adab, kita mati adik-beradik akan kata apa? Semua kita dah bertolak-tolak dah. Kalau arwah Kak Long dulu tak pernah bertolak mak ayah datang kat KL ni. Kan macam tu muslimat. Rupanya benda yang orang henyak kita hari ini, kita yang buat. Saya mengajar di pejabat-pejabat tiap hari Jumaat. Rindu pada mereka. Cuti lagi ni, tak ada yang lagi pejabat start. Muslimat dirahmati Allah. Dia kata apa? Saya je ustazah. Saya buat kopi tu saya. Kalau bagi allowance tiap ni tak apa juga. Tak ada. Saya lah segala. Tapi yang naik anugerah cemerlang bukan saya. Kerana apa kamu yang dipilih? Bukan kamu anak tirinya. Serahkan kepada Allah. Mungkin muslimat, kita mati nanti bos akan komplain semua orang tukang buat kopi ni tak sama dengan arwah tu dulu. Tapi dulu kita letak atas meja dia, siap piring sebagai kan. Terima kasih pun tidak ustazah. Terima kasih pun tidak. Kita mati rasa hanya kerana kopi secawan yang hari-hari itu, rasa nak korek balik kubur kita. Masya Allah muslimat, betapa adab lebih penting apabila kita amalkan. Tetapi ilmu saja, saya ni kuliah mana saya tak datang. Tapi dalam pengamalannya, sebab tu ilmu akidah kita belajar tujuannya untuk akar. Muslimat, akarnya cantik ke tidak. Ilmu syariah tujuannya batang pohonnya jadi cantik ke tidak. Tapi ilmu tasawuf, akhlak, adab, kita belajar untuk melihat pokok itu tu berbuah, ada hasil yang ranum, masak, enak dimakan atau tidak. Maknanya jangan tanya, elok belajar akidah ke, syariah ke, akhlak ke, semua. Tapi bila kita berilmu, jadikan kita manusia yang beradab. Subhanallah, cara cakapnya, muslimat, bagaimana cara kita membalas budi orang lain, bukan dengan mengungkit-ungkit. Apa yang kita beri, lupakan kerana dia sudah ada pada tulisan baik para malaikat Allah yang diadukan kepada Allah. Tapi apa yang orang beri kepada kita, jangan pernah lupa. Kerana apa muslimat dirahmati Allah, setiap usaha kita untuk membalas kebaikan itu dipandang oleh Allah. Di situ sudah ada pahala. Sungguh baik. Terus yang ketiga. Kata nombor 1, nombor 2 ni nak ulas sikit je sebagai ulangan, tapi jadi panjang juga kan. Ilmu ni muslimat tak pernah habis, Masya Allah kan. Seronok kalau kita bahaskan. Yang ketiga, sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik dalam membayar. Membayar apa? Membayar hutang. Kita muslimat hidup, tak salah kereta beli hutang ustazah, tak salah. Rumah hutang. Dekat Subang ni kalau kata rumah berapa ratus ribu, contohlah muslimat, 500 ribu rumah. Semua 200 pintu ni beli cash belaka. Saya orang mula-mula menadah, Kak, rumah 500 ribu cash takkanlah RM5 je. Saya nak bawa pergi Tasik Kenyir ni. Sebelum pergi Qiyamul ke atas bot Tasik Kenyir tu, saya singgah Komtak dulu. Ma'had Tahfiz, Ustaz Kamal Asyari dengan Ustazah Nafisah Tahir. Kemudian singgah Tahfiz Darul Fawaz Kertih. Kemudian bertemu dengan Ustaz Khairuddin yang mempunyai Ma'had Tahfiznya. Semua perlu bantuan, muslimat dirahmati Allah. Bila nampak dia bagi RM5, rumah 500 ribu beli cash, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu saya beberapa minggu ni duk sebut tentang ghaddul basar. Apakah itu? Menahan pandangan. Ya Allah, hati ni orang sumbang RM1, RM5, aku tak tahu hati dia macam mana ya Allah. Kan? Sebab hal hati kita tak boleh scan. Kerja Allah, muslimat dirahmati Allah. Tetapi manusia biasa akan kata RM5 je. Dengar orang Subang kata beli rumah 500 ribu cash ni. Sebab mata melihat akan rumah si Fulan. Mata melihat akan kekayaan si Fulan. Faham muslimat? Tapi ustazah bertemu dengan sahabat ustazah yang diuji dengan buta, lumpuh, lepas SPM, sakit barah otak. Muslimat dirahmati Allah, buat operation tak bernasib baik, bukan makin baik tapi makin sampai lumpuh, sekarang buta. Tapi sampai hafal surah Waqi'ah, surah Al-Mulk, suruh mak dia mengaji sebelah tiap-tiap malam daripada mula sakit. Tak logik lah kalau tak hafal. Macam mana kau boleh hafal surah Al-Mulk? Kami ni semua haf belaka. Kami ziarah dia muslimat. Kau boleh hafal. Dah tiap-tiap malam mak baca sebelah aku. Takkanlah tak boleh hafal. Terasa lagi muslimat. Kita yang tengok ni tak hafal. Allah bagi kelebihan. Zai, sekarang ni kau macam mana ya, teringin nak tengok muka kau dah 40-an ni. Kan kita dah tergelak lah muslimat. Sebab apa? Masya Allah, kalau kau nampak mesti ada je aku balik nanti kau kata kenapa makin besar tak lalat dia.
Sebab dosa daripada mata ni turun ke hati. Tapi engkau ni dipilih Allah, insya-Allah syurga, tolong doakan aku. Ni bahasa kita dengan kawan-kawan. Kenapa muslimat? Dia tak nampak, mata dia tidak ada dosa. Ustazah balik, tetamu balik, dia tak ada benda nak dibincangkan, nak dibahaskan. Yang dia tahu orang ikhlas datang ziarah kita ni. Itu je yang dia sembang. Dia sembang tentang kebaikan. Tetapi adakah Islam mengajar disuruh kita berdoa, ya Allah butakan mata aku macam si fulan sebab dia tak ada dosa mata, ya Allah. Ni Ustazah risau menyampaikan ilmu kepada orang di majlis ilmu. Sebab kadang-kadang kalau Allah tak sayang, Allah takkan beri faham. Na'udzubillah. Bahkan dia tersilap faham. Faham muslimat? Tersilap faham ni cukup takut. Ustazah Isfadiah mengajar kitab Belitan Iblis kan di sini. Masya Allah. Itulah yang paling menakutkan. Kita rasa apa yang kita buat ni betul dah. Dipermainkan oleh syaitan. Jadi Ustazah cerita kawan dia tu tak ada dosa mata. Apa salahnya kita berdoa pada Allah. Atau kita jadilah Kasim Selamat. Ambil garpu dekat dapur tu. Dah pelik dah ni muslimat. Syaitan boleh bisik kita sampai ke tahap itu. Allah beri cara untuk dia masuk syurga dengan cara dibutakan mata. Allah beri kita penglihatan. Adakah dengan penglihatan ini dosa hari-hari melalui mata? Sebab tu muslimat dirahmati Allah, Ustazah Zai sendiri bagi tahu pada jemaah di Masjid Surau kan. Dulu masa Ustazah mengajar, Ustazah pandang kami macam tu. Kenapa muslimat? Sebab saya mengajar anak-anak tahfiz kami, semua boleh bercakap di hadapan. Hari ni kisah macam orang-orang tabligh duduk baca takdim tu kan. Biar pendek-pendek hadis. Bila ada jemaah datang, kami latih bercakap. Baca tunduk sampai pandang kaki sendiri ni. Terkekek-kekek lah Ustazah tunduknya, tak nampak muka dia. Sebab dia baru belajar. Saya dulu mula-mula ceramah macam tu juga. Tunduk baca je macam tu muslimat. Tunduk baca. Kalau terpandang je muka kakak seorang terus naik semua bulu roma ni. Takut orang tu marah kita. Macam tu. Itu mula-mula. Lepas tu dah banyak tahun sikit kita boleh pandang. Oh pakai baju merah cantik acik ni. Macam tu. Oh pakai tudung hitam matching dengan baju dia. Boleh pandang muslimat. Tapi lama kelamaan muslimat dirahmati Allah dah tak ada nafsu ibarat macam tu untuk pandang baju dia merah ke, dia mengantuk ke tidak ke, tak ada dah muslimat. Kerana apa? Kita sedang melatih mata kita. Jangan sibuk nak pandang orang ni ngantuk ke tidak. Jangan sibuk. Jadi Ustazah selalulah bila dah salam nanti, hari ni tak bolehlah salam kan. Tak maaf ya Ustazah, hacik 18 kali nguap tadi. Tak payah cakap cik. Ustazah memang tak tengok. Mustahil Ustazah tak tengok. Saya duduk depan tadi, Ustazah tak tengok cik. Sebab muslimat dirahmati Allah, bagaimana untuk kita melatih pandangan mata kita ni jangan jatuh. Kalau ada guru yang terasa aku mengajar ni kau main handphone pula, ilmu tu terus tak barakah. Maka hati kita ni jahat kadang-kadang muslimat. Maka latihlah mata untuk tidak pandang tepat apa yang dia buat. Faham ya maksud saya? Maka bila orang hantar sampul, contoh kadang Ustazah ni acik bagi mampu sikit je cik, jangan cakap gitu. Terus terang je khabar. Kalau dia kata sikit dalam kereta takut intai. Ya Allah singgit sungguh ni, memang sikit sungguh. Tu hati. Cerita je terus terang, tak payah sebut sebab kita faham Allah tak pandang nilainya berapa. Cuma saya mohon dekat tisu yang acik lipat tu ke, dekat sampul tulis kalau infak, kalau duit fidyah, kalau duit zakat. Sebab nanti saya nak tunai amanah ni, saya takut tersilap amal. Tak ada tulis apa-apa, muslimat dirahmati Allah, masuklah poket Ustazah, sekian dimaklumkan. Macam itulah muslimat. Jadi kita takut hati kita begitu. Tolong muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut sikit pun kerana Allah. Niat kita ni. Yang tadi kita mengungkit tu dengan niat apa? Bukan ungkit untuk menyakitkan. Ingat ya muslimat, ibu-ibu, kalau kita pukul anak sebab marah sungguh. Sebab tu Nabi SAW kata siapakah hero yang sebenar. Nabi tak sebut kalimah hero ni, sensitif juga orang alim belaka depan saya ni. Tapi nak bagi faham, hero sebenar itu adalah yang mampu menahan marah. Jadi ketika kita nak pukul anak kita tu saat kita marah, kesannya apa ibu-ibu dirahmati Allah? Berbirat tubuh. Betul? Dia tidur dengan tersedu-sedu. Sedu-sedu ke? Orang tak pernah ada anak menangis ni tak reti pula. Tersedu-sedu kan? Kita pun Allah menyesal. Kita balik yang belai, nangis balik. Ya Allah menyesalnya kenapalah aku pukul. Kalau kita pukul dalam keadaan marah, kita akan menyesal. Faham ya muslimat? Maka tahanlah diri daripada marah.
Tahan diri daripada marah. Kenapa kita nasihat anak kita? Pukul juga, tapi pukul yang diizinkan oleh agama, tak sampai mencederakan dia. Sedangkan isteri setelah dipisahkan tempat tidur, setelah dipukul, bukan sampai bunuh, bukan sampai dijerut leher, bukan sampai dicederakan muslimat. Tetapi boleh juga dalam Islam dipukul. Nak sebut ni takut pula makcik-makcik gelak. Rupanya disuruh gulung tuala tu pukul manja, sayang. Agak-agak ada suami tengah marah ni nak pukul manja-manja. Bang ni pukul marah ke pukul manja ni? Muslimat. Kalau dia bukan dengan marah niat nak mendidik isteri, tak sampai tercedera begitu dahsyat. Kalau niat kita marah anak-anak memang nak membetulkan dia kerana cinta pada Allah, kita takkan menangis balik menyesal pukul dia. Yang mak pukul ni bukan kamu, yang mak pukul ni salah kamu. Jangan sampai diulang lagi. Muslimat dirahmati Allah. Kalau kita menyesal, syaitan tengok kita menyesal, sapu minyak dekat yang luka berbirat tadi tu, syaitan duk tepuk tangan gelak. Sebab engkau pukul dia saat aku berada bersamamu tadi. Tapi ketika kita pukul yang ada bersama kita malaikat. Malaikat membizikkan, ini anakmu, kalau tak ditegur, tak solat bangun subuh, nanti dekat akhirat kamu akan ditanya. Tapi ibu, kita kejut dah. Banyak kali macam-macam cara. Dia tak juga bangun sampai 8 pagi, kita menangis sedih. Tetapi muslimat, kita tidak akan dinerakakan kerana dosanya. Faham ya? Kerana kita sendiri telah menangis untuk menghindarkan dia daripada neraka Allah. Saya risau ada ramai ibu yang give up. Dah tak nak dah, putus asa dah daripada semua benda. Tak nak dah pergi masjid, tak nak buat amal ibadah. Kerana apa jadi macam ni, cik? Anak saya 4 orang semua tak tutup aurat lagi, ustazah. Anak saya semua tak pakai tudung lagi, ustazah, tak solat lagi. Macam mana saya nak pergi syurga? Nanti kalau dia tarik saya masuk neraka, lebih baik saya tak payah beramal ibadat. Ini pemahaman yang salah. Saya jumpa pada ramai ibu. Dulu makcik kan pergi masjid, dulu makcik kan buat baik, kenapa sekarang tidak lagi? Kalau saya seorang je, suami tak buat, anak-anak tak buat, rugilah saya, nanti neraka juga. Baik saya tak payah buat. Astaghfirullahalazim. Sebab tu kita kena mengaji ni muslimat, minta dengan Allah. Dalam doa kunut kita pagi tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Aku nak engkau berikan aku tunjuk jalan seperti mana orang yang engkau beri hidayah. Siapa orang yang Allah beri hidayah muslimat? Tengok Saidina Umar Al-Khattab. Punya bengis garangnya ketika jahiliyah mendepani situasi itu. Tapi bila mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa jadi pada Umar Al-Khattab? Mengalir sentiasa air matanya sampai berlongkang di sini. Apa maksud berlongkang ni? Nampak hitam kesan air mata yang kerap jatuh. Orang yang kerap menangis kerana akhiratnya, orang yang kerap menangis kerana takutkan Allah, ini tanda hatinya lembut muslimat. Macam mana Umar boleh menangis sampai begitu dahsyat? Kerana kenalnya Allah, bukan calang-calang kenal. Tak kenal maka tak cinta. Setelah jatuh cinta Umar akan Tuhan, Allah dan Rasulnya, mudahnya mengalirkan air mata. Menangis takut amalnya tak membawa ke syurga Allah. Faham ya muslimat? Jadi jangan pernah menangisi anak kita yang belum solat, terus doa dengan ikhlas. Harinya akan tiba macam mana hari ni kita dah tak tinggal solat. Ke ada lagi yang tinggal solat? Ada pagi tadi tak sembahyang subuh. Ni Ustazah Zai ni garang muslimat. Pagi tadi tak sembahyang subuh, Ustazah nak denda apa? Jangan angkat tangan sekarang. Sebab yang datang masjid ni tu saya kata, pesanan ini kepada orang yang baik-baik. Saya sangat dalam muzakarah perbincangan dengan para asatizah. Ada yang Allah rezekikan dakwahnya ke lorong-lorong. Ada muslimat. Kita tak mampu buat macam tu. Tapi setiap kita ada peranan. Jadi yang datang ke Masjid Surau ni, Ustazah Zai suka mengusik hati kita bersama muslimat. Kita dipilih Allah untuk ke sini. Jangan duk belagak sangat kaki kita kuat. Sebab Ustazah biasa nampak ditolak wheelchair. Ditolak wheelchair muslimat. Bayar seorang pembantu. Pembantu ada kat rumah. Tapi pembantu khas untuk turunkan dari kereta, bukakan wheelchair, pergi dekat majlis ilmu, bertukarlah pembantu dia ni. Pembantu yang hari tu bagus cik ya. Dia catat, nota Ustazah dengar. Pembantu yang ni dia dudukkan mem dia muslimat, dia duduk sebelah dari mula sampailah habis. Yang penting ibu dengan majlis ilmu. Sebab tugas dia tu dibayar hanya untuk bawa mak cik ni ke majlis ilmu. Saya kata dia bila datang salam, Ustazah untung
mengaji daripada kecil, mesti dah khatam Quran, mesti puasanya banyak cik, belum tentu lagi syurga. Saya kagum dengan orang macam makcik, duduk atas wheelchair, duitnya dihabiskan bayar orang semata-mata untuk hadir majlis ilmu. Makcik datang kerana apa? Kerana dapat sampul duit lepas ni? Tidak kan cik? Kerana dapat kekayaan lepas ni? Tidak kan cik? Makcik datang kerana apa? Kerana redha Allah semata-mata. Orang macam ni kita nak cemburu, bukan orang macam ustazah muslimat. Sebab itu saya sebut betulkan niat kamu naik ke pentas tadi untuk apa? Untuk dipuji. Untuk imbuhan selepasnya zero, kamu tak dapat apa-apa. Sebab tu bila kita tengok khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang pertama tadi saya sebut dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan pendakwah, kita nampak tak hikmah supaya kita belajar. Nabi sebut dulu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik, yang mulia di sisi Allah dan Rasul adalah siapa muslimat? Yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Wahai orang yang mengajar, anda disebut kemudian oleh Rasulullah. Faham muslimat? Sebab tu rasa kerdilnya anda yang datang belajar ini jauh lebih mulia di sisi Allah dan Rasul. Sebab bukan mudah nak istiqamah. Betul tak ibu-ibu? Hijrah tu mudah. Dulu saya tak pakai tudung ustazah, biasa cik. Kan biasa muslimat. Dulu saya solat 5 waktu pun tak sempurna ustazah, biasa. Syukur Allah panjangkan umur, kita jumpa jalan pulang bertemu Allah. Syukur muslimat. Jangan dah tua tapi kita tak juga. Orang ajak ke masjid, engkau lah dulu pergi. Aku follow kemudian. Dah habis dah weh, pukul 11 suku dah ni. Kan? Tak apalah, nanti kau cerita je kat aku. Dah cerita dah dalam WhatsApp, delete balik muslimat dirahmati Allah. Kalau Allah tak pilih. Sebab tu hari ni bukan kerana kita. Bersyukurlah kepada Allah yang memilih kita untuk ada dalam situasi ini. Maka jangan bongkak dalam menyampaikan. Abang tak dengar ustazah tadi cakap, memanglah orang ajak datang seorang je yang muncul. Contoh macam tu. Jangan muslimat. Suami kita salah belaka. Tahajud malam hari, saya je ustazah, orang lain tak. Kalaulah kita faham betapa memujuk suami kita ke subuh dan ke isyak muslimat, kita takkan komplain dia bangkit tahajud ataupun tidak. Tu terasa hati. Kami bincang ni para pendakwah wanita. Konon-konon hebat sangatlah pukul 4 pagi tahajud. Suami berdengkur je macam tu. Tapi muslimat, sebab kita pujuk dia. Kerana lelaki ini isyaknya berjemaah seperti menghidupkan malam separuh. Subuhnya berjemaah seperti menghidupkan malam separuh. Separuh campur separuh seolah-olah menghidupkan seluruh malam. Kamu ke majlis ilmu tapi muslimat aku seorang je hebat. Kamu tahajud, aku je buat dalam rumah ni, orang lain tak buat. Sebenarnya hati kamu yang rosak. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang menjadi amalan di sisi Allah yang benar-benar untuk Allah. Kalau kenapa orang tak nak ikut aku dah buat baik dah segala, hancur. Dan perkara ini minta maaf ustazah sebut lebih kerap berlaku kepada wanita. Jangan marah ibu-ibu dirahmati Allah. Kerana wanita paling lemah dengan ujian yang bernama pujian. Muslimat. Wanita paling lemah dengan ujian yang bernama pujian. Dia kalau kena hentak macam mana pun, saya sabar je ustazah, sabar. Kalau tidak, dia tak sambut wedding anniversary ke-40 walau suaminya panas baran. Sekian dia maklumkan. Kan muslimat? Dia sabar bab tu. Tapi bab dia menerima pujian, muslimat, dia share dekat Facebook dia. Yang puji ni sampai 100 orang. Hebatnya engkau, bagusnya engkau. Kembangnya tak kempis-kempis muslimat. Bahaya. Sebab itu ujian paling besar bagi wanita adalah pujian. Ayuh kita berhati-hati. Ustazah pun jenis share dalam Facebook juga. Jangan intai mana yang kerap komennya tu memuji melampau-lampau. Jangan intai muslimat. Penat je puji ustazah dekat Facebook. Ustazah tak cakap thank you pun, memang tak baca. Sebab kenali hati kita. Kalau kita muslimat jenis yang tak boleh menerima pujian, kita menganggap itu ujian yang paling besar, tolong tutup matamu dengan bentuk ujian yang berbentuk pujian. Faham ke faham ni? Tapi jangan tiru Umar Al-Khattab. Bila dia dah benar-benar mengenal Allah dan Rasul, amalku hanya untuk Allah dan Rasulku, maka kalau ada orang puji, dia terus ambil pasir yang dipijak baling mata kawan tu. Kalau saya puji tudung merah je yang lawa hari ni, jangan ambil pasir kat luar baling mata ustazah pula. Kita tak tahap Saidina Umar lagi. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Semoga Allah beri faham. Kerana kata Nabi SAW, hamba yang Allah sayang adalah hamba
yang Allah beri faham dalam agama. Hadir majlis ilmu boleh siapa-siapa hadir, tapi nak diberi faham hanya Allah yang pilih. Kerana hanya dengan faham sahaja kita yakin dengan amal. Tak peduli dah orang kata macam ni, orang kata macam ni, sebab yang kita faham daripada ilmu yang kita pelajari itulah dia. Ini muslimat kadang-kadang hari Isnin hari tu berapa ramai yang puasa sunat, puasa hari putih, hari Isnin hari tu. Boleh angkat tangan? Kenapa tak boleh pula? Ramai sungguh. Dah habis buka puasa, ustazah apa hukum puasa saya? Kak, saya dah tuliskan kat Facebook, saya dah hantar dah kan kat WhatsApp. Baca tapi sebab dah terbiasa ustazah puasa hari Isnin. Lepas tu besoknya tanya lagi, ustazah hari putih tu kalau kita buat 2 hari je boleh tak? Sebab semalam kan hari tasyrik. Hadis Nabi ni macam mana? 3 hari kan yang tengah-tengah tu. Habis tu kenapa bulan ni aja yang angkat sibuk tanya pasal hari putih? Bulan-bulan lepas, tahun-tahun lepas tu tak tanya pun. Alamak ustazah sentapnya, jom sentap berjemaah. Macam itulah muslimat. Bulan tu pula nak buat. Isnin tu muslim, ada yang sampai berbuka puasa. Saya berjalan ke Kedah kan, ni dengar dia dekat online ni. Dia terkikik-kikik gelap. Ustazah semalam tu dalam kuliah sebut pasal saya. Orang tak tahu saya sebut pasal akak kan. Saya buka puasa, lepas buka puasa baru teringat, baru WhatsApp ustazah. Apa hukum puasa saya hari ni? Sengaja ke tak sengaja? Kalau sengaja nak melawan, muslimat anda berdosa sebab buat perkara yang haram. Tapi kalau begitulah kadang-kadang saya sebut pada dia, pertama, kita memujuk hati dalam dakwah. Semoga Allah pandang, mendapat ganjaran di sisi Allah. Sebab akak bukan nak menafikan hukum Allah. Ini menandakan akak memang manusia yang tak pernah tinggal puasa sunat hari Isnin. Sahih kan kak? Sebenarnya tak nak cakap, tapi kena cakap jugalah. Ustazah, sejak dah taubat ni tak pernah tinggal puasa hari Isnin. Sebab tu akak betul-betul terlupa. Moga Allah ampunkan dosa-dosa akak. Akak tak berdosa, jangan risau. Faham muslimat dirahmati Allah? Sebab tu tergantung niat kita. Baik. Apa lagi tadi? Ustazah ke mana? Bab membayar hutang. Jadi bab membayar hutang ni muslimat, jadilah manusia yang bila berhutang azam sungguh-sungguh nak bayar. Okay? Azam sungguh-sungguh nak bayar. Orang yang sungguh-sungguh azam nak bayar, berhutang tak salah. Orang yang memberi hutang, orang yang dimuliakan di sisi Allah dan Rasul. Ingat ya, siapa kita yang mampu didatangi oleh orang nak pinjam duit kita, dan saat itu kita mampu, muslimat dirahmati Allah, kita sedang dimuliakan Allah kerana memudahkan urusan si hamba Allah. Tapi datang keadaan, saya bukan tak nak bagi ustazah, tapi ni dah kali ke 111 dia tak bayar hutang saya. Kalau kita kenal orang yang macam tu muslimat, biasanya tips yang ustazah Zai bagi, akak kenal dia kan, anaknya berapa orang kak? 12 orang. Memanglah ustazah malas kerja. Kita pun tanya, anak yang kecil tu dah beli susu ke belum bulan ni? Tak ada kak, tu sebab saya nak hutang duit. Masalahnya dia sebut hutang tapi dah 111 kali tadi tak bayar. Jadi kita sebut ni, akak pun kebetulan nak pergi Jaya ni, akak belikan. Anak kau pakai susu apa? Kat rumah makan beras apa? Muslimat, kita mudahkan. Sebab tu abah kita pun pesan, jangan ada rumah yang atas meja tak ada makanan. Ni muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita bagi hutang dengan ni, kalau aku bagi mesti tak bayar lagi, mesti tak bayar lagi, lebih baik tak payah beri. Kita ubah hati kita bertukar kepada sedekah. Faham ya muslimat? Kalau dia bayar, alhamdulillah. Dia tak bayar, jadilah pahala kita. Sebab kita takut kita jadi orang yang memberi hutang, akhirnya kita macam orang minta sedekah. Muslimat. Jadi kita sebutkan kepada orang yang berhutang, hutang je niat, ya Allah bagilah aku rezeki yang melimpah ruah. Niat tak ada lain nak bayar hutang si fulan. Jangan bila kita duduk sebagai orang yang berhutang, kita pula main agak-agak. Tangguh dululah bang, akak tu nampak senang je, tak minta pun kat kita. Kita yang bersangka-sangka. Orang tu memang tak minta, muslimat dirahmati Allah. Tapi bila kita janji nak bayar hujung bulan ni, wajib untuk kita menunaikan janji bayar hujung bulan ni. Bila kita, Allah nak bayar hutang ni bang, anak pula sakit masuk hospital, perlukan duit. Jumpa tak kamu dengan orang yang kamu janjii itu? Kan? Kak, minta maaf kak, saya janji, saya tahu saya janji hujung bulan ni, tapi tengok kak anak saya sakit, ni bil hospital sama macam yang saya nak bayar kat akak. Boleh tak saya dahulukan dulu kak? Saya tangguh bulan depan, saya janji. Janji lagi muslimat. Orang yang memberikan harapan pada orang lain, dia tak tunaikan, dia sedang berdosa di sisi Allah. Jadi untuk padam dosa tu kita kena jumpa, kak saya minta maaf,
Ni dah cuba, dah saya tahu, dah saya tertangguh 3 bulan. Walaupun saya janji bulan 1, ni dah bulan 3. Sekarang macam ni je lah kak, saya hutang RM500. Akak setuju tak kalau setiap bulan saya bayar RM50? Cukup 10 bulan nanti genap 500. Akak nak yang macam tu ataupun saya siapkan satu tabung tin dekat rumah saya, sebulan masuk RM50. Lepas 10 bulan cukup 500, saya hantar ke akak. Kena ada perbincangan dengan orang yang kita hutangi duitnya. Jangan biarkan orang tu tertunggu. Setiap kali dia tertunggu, kita berdosa. Sebab kita dah janji muslimat. Allahu Akbar. Bab hutang ni jangan buat main. Dan menjadi pemujuk hati kepada orang yang memberi hutang, kalau tak bayar sampai kita mati. Dia tak cari pula waris kita muslimat. Kita ni orang kata putih mata tunggu. Sebab adik-beradik, sedara kadang-kadang. Jangan takut orang yang memberi hutang. Tadi Ustazah kata orang yang dimuliakan di sisi Allah. Yang ikhlas kepada Allah, pasti di akhirat dia dapat balasan walau dia tak dapat balik duit dia di dunia. Kat mana balasan dia muslimat? Allahu Akbar. Ustazah Zai nak pujuk hati tak lain tak bukan dengan Quran dan hadis ni lah. Sebab bila kita nak pujuk hati melalui manusia, kita leganya sekejap saja. Betul? Satu situasi di mahsyar yang Allah suruh siapa dulu yang rasa dizalimi ketika di dunia, angkat tangan. Contohlah muslimat, di hadapan ini kerajaan Allah dan para rasul yang dijamin syurga. Kan? Siapa yang dulu-dulu kat dunia rasa dizalimi? Ada isteri yang sewajibnya dinafkahi oleh suami tapi tak dinafkahi, boleh claim depan Allah. Ada orang yang dihutangi duitnya tapi tak dibayar sampai ke mati, boleh claim depan Allah. Claim dengan cara macam mana? Kita nak bayar nilai RM itu sudah tidak ada nilai. Dunia sudah hancur. Duit dalam bank semua dah tak ada. Maka muslimat, pindahkan amalan baik kamu kepada orang yang kamu zalimi. Zalim dengan apa? Dia tertunggu-tunggu duit dia dulu. Jadi wahai orang yang kecewa hatinya hari ini memberi pinjam dengan niat nak buat kebaikan tapi sampai sekarang tak diberi, kita balas dengan tohmah, kata-kata fitnah. Setiap kali jumpa orang kau berjiran dengan tu, kalau dia pinjam duit memang dia tak pulang. Kita berdosa. Faham muslimat? Kita berdosa. Nak mengubah dosa menjadi pahala, pujuklah hati. Kalau dia tak bayar juga, ya Allah, aku bukan orang kaya, siap kena marah lagi dengan suami. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tu lawak percaya sangat dengan kawan yang semasjid Al-Falah tu, macam tu lah suami kita. Muslimat. Jadi kita sebutkan apa, Masya Allah, kan kita nak lawan balik. Dah betul suami kata, masa nak bagi kawan pinjam tak minta izin pun suami. Padahal tu duit belanja kita RM500, suami mampu sebulan. Sebab kawan tu janji nak bayar besok, saya pun bagilah 300. Tak cukup lah nak beli barang dapur. Dah 10 hari, bang, boleh tak? Mana duit 500 biasa cukup? Kesian kawan tu. Saat itu sepatutnya kita kena minta izin muslimat. Kita tak minta izin, kita bagi kawan kita. Bila tak cukup, minta suami. Suami tak bagi, kita kata bakhil pula. Allahu Akbar. Itu kebanyakan wanita dalam neraka berbanding lelaki. Ustazah cukup takut sebab muslimat dirahmati Allah, kebanyakannya dia datang dari kita. Pujuklah hati nanti dekat mahsyar. Siapa yang menzalimi kamu, panggil sekarang. Itu sebab muslimat kadang-kadang kita sombong. Nanti kita jumpa dekat padang mahsyar, kau main lagi, macamlah boleh jumpa. Kan? Kau tak bayar nanti, aku jumpa, aku cari kau kat padang mahsyar. Ada pula muslimat dirahmati Allah, orang saja je. Aku saja je biarkan baki RM10. Kau tuntut kat mahsyar nanti, nanti kita boleh jumpa. Ya Allah muslimat, mu ingat mahsyar ni apa? Perhimpunan di Masjid Al-Falah ni? Tak. Dia kata aku memang saja je tak bayar. Kau minta lah. Aku memang takkan bayar. Sebab ustaz mengajar, kalau kita pinjam duit orang tak bayar, nanti Allah suruh kita cari orang tu sampai jumpa. Aku nak jumpa engkau nanti ke akhirat. Allahu Akbar. Ini statement daripada siapa? Orang yang hadir majlis ilmu. Minta maaf sebut. Orang yang tak hadir majlis ilmu, dia tak tahu semua ni muslimat. Sebab tu Ustazah cukup risau bukan yang tak hadir majlis ilmu, yang mendengar ilmu. Sebab tu aku sengaja je kawan tu kerana RM10, engkau tu lah aku kena marah dengan lelaki semalam. Tapi dia tak. Bila amalannya disuruh pindahkan kepada orang yang dizalimi tak cukup, dia derita dulu tunggu duit dia 13 tahun. Maka apa yang Allah suruh pindahkan? Dosa-dosa kita disuruh pindahkan kepada orang tu, lalu muflis dia. Selama ni Ustazah kita dengar bab orang mengumpat je macam tu.
Maksud kalimah ini muslimat, siapa sahaja yang dizalimi ketika di dunia. Para isteri yang sewajibnya dinafkahi oleh suami, kita minta cara halus, cara kasar, tetap tak bagi. Lalu kita nak bagaimana lagi muslimat? Kagumnya ustazah dengan wanita yang sangat sabar mendepani hidup, jual pisang goreng tepi jalan semata-mata nak besarkan anak. Suami tak bagi pun nafkah ustazah, dia lalui hidup tanpa merungut-rungut, usaha tetap usaha. Tengok anak-anak dia berjaya. Bila dia tua, anak-anak cari dia muslimat. Tapi kita biasa jumpa juga orang perempuan susah masa muda, suami tak nafkahi. Tapi mulut ni, bapa engkau tu memang tak boleh guna, bapa engkau tu. Saya jumpa ni kisah benar, memang belum roma muslimat. Apa makcik ni kata, tak salah anak saya cari bapa dia ustazah. Acik rasa ini hukuman Allah pada acik. Kenapa kata macam tu? Saya muda lagi, saya belajar daripada orang tua muslimat. Sebab dulu acik memanglah bersusah payah sana sini. Acik hari-hari memburukkan bapa kepada anak-anak. Mulut acik ni jahat ustazah, sebab tu Allah balas. Okay, jadi memanglah bapa dia tu dah dosa dia dengan Allah. Allah pasti hukum. Yang kita ni muslimat selalu dengan anak-anak, mindanya ni kau jangan balik pada bapa kau, jangan balik pada bapa kau. Akhirnya apa yang Allah buat? Bila tua dia keseorangan. Anak-anak ni cari bapa. Sebab bapa ni dah bertukar daripada syaitan dulu, dah bertukar jadi malaikat. Masa tuanya lah muslimat. Mak ni memang dulu kini selamanya nampak baik, nampak baik. Tetapi rupanya jahatnya meletakkan kebencian kepada ayah, ini satu dosa. Faham ya ibu-ibu? Kita belajar dari silap orang lain. Ustazah Zai jumpa banyak dalam masyarakat. Jadi tolong kita ubah. Dia tak tunaikan nafkah, dia berdosa di sisi Allah. Dia takkan selamat. Mungkin di dunia selamat, di akhirat dia takkan selamat. Kita pula jangan mencampakkan diri kita kepada azab. Ini masuk dalam bab hutang. Okay? Jadi kalau kita tak ikhlas, kita nak juga dia bayar, muslimat dirahmati Allah, tolong jumpa orang tersebut. Nanti kita pula minta sedekah. Ibu-ibu dirahmati Allah, menjadi kewajipan kita untuk ingatkan orang yang hutang duit kita. Kenapa jadi kewajipan kita pula ustazah? Dah sebab kita jumpa lawan yang memang tak catat hutangnya, tak ikut Quran kata panjang satu muka surat ni. Kalau mu berhutang, mu tulislah. Allah cerita bab hutang saja satu muka surat, suratul Baqarah yang paling panjang. Muslimat. Tapi kita jumpa dengan orang yang tak faham. Jadi kita yang faham kena ingatkan, akak bukan apa, kita ni semua nak mati. Kat dunia selamat, akak kesian kau dekat akhirat. Kita juga yang kena ustazah, macamlah kau tu nanti syurga sangat. Yang penting kita ingatkan, hak kita kena minta. Apa yang bukan kita punya sebelum mati, pulangkan. Muslimat, dalam bab tanah kata Nabi, sejengkal kita ambil orang punya akan dihunjam masuk ke dalam tanah bumi sebanyak, muslimat dirahmati Allah, 7 lapisan bumi. Ambil tanah orang sejengkal aja, tapi sebanyak 7 lapisan bumi dibenamkan ke dalam tanah bila dipukul oleh malaikat Allah. Takutnya kita dengar, sebab yang bercakap ini bukan ustaz-ustazah, kami ni penuh dengan dosa, tapi adalah kita pindahkan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lagi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Ada nak minta ulang, nak rekod suruh suami dengar. Kan. Ustazah ulang balik. Teringat seorang makcik tu. Ulang balik. Kenapa cik? Dah 3 kali ulang dah. Nak rekod tapi tak jumpa butang rekod yang mana satu. Buat apa nak rekod ni? Nak rekod nak bagi kat suami. Tapi cik, hadisnya ada satu versi lagi. Ahli itu dalam syarahnya bukan isteri saja, tapi yang paling baik kepada keluarganya. Tak, cik nak yang isteri tadi tu, yang isteri tadi tu. Kemain lagi muslimat. Kalau salah suami, orang perempuan ni nampak saja. Untung orang lelaki datang hari ni. Sebab Ustazah Zai banyak defend orang lelaki. Ustazah ni perempuan ke lelaki sebenarnya? Sebab saya risau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Kami bahas dengan para asatizah, kenapa penulis ni letak ramai perempuan dalam neraka berbanding lelaki? Kenapa letak paling depan? Seramlah ustazah yang tukang baca ni muslimat. Seram. Ustazah, saya nak kitab 50 wasiat Rasulullah. Ustazah ulang lagi. Kalau yang hadis hujung-hujung tu mungkin tak sempat belajar. Muslimat dirahmati Allah. Bila masjid minta hadis ni lagi, ya Allah, aku sedang ditarbiyah olehmu ya Allah.
Kenapa Nabi kata perempuan paling banyak? Jadi kita nampak satu persatu dalam kehidupan masyarakat. Betul ya muslimat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Okay? Jadi yang ni saya tak nak ulas panjang. Semoga semua suami-suami kita. Sebab tu bila ustazah minta aminkan doa, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa suamiku yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berdiri berseorangan di hadapanmu di mahsyar kelak, wahai Allah. Kasihani mereka. Kau campakkan nur iman, petunjuk, hidayah dan taufikmu kepada suamiku, wahai Allah. Agar dengan petunjuk, iman, hidayah itu mampu mereka memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurgamu, mampu mereka menarik tangan-tangan kami ke daripada jurang-jurang api nerakamu. Kerana apa kita doa macam ni muslimat? Ustazah Zai selalu pimpin majlis-majlis ilmu muslimat dengan doa yang demikian. Sebab fahami wahai wanita, orang lelaki sebenarnya jauh lebih susah nak masuk syurga berbanding kita. Kerana terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab. Kita yang ada ilmu bila tahu suami tidak cukup menafkahi, cukup itu kata Imam An-Nawawi beri makan, beri pakai, beri tempat tinggal. Yang kita tak rasa cukup sebab orang lain gelangnya sampai ke lengan, muslimat kita hanya sampai 2 kerat je ustazah, buat apa? Padahal gaji sama tu. Kita bandingkan dengan orang lain sebab tu kita rasa tak cukup apa yang suami kita beri. Tapi muslimat pakaian, makanan, tempat tinggal cukup dah. Ditambah lagi ulama berbahas ilmu fardu ain, wajib untuk berikan kepada isteri. Tapi dulu kita yang pilih orang tu kan? Kita yang pilih, kita tak ngaku muslimat. Kita yang bercinta, mak kata tak boleh, jangan, mak nak cari yang ada agama. Kita juga letak agama paling bawah. Apa iklan tu kata? Tak kaya tak apa, yang penting handsome. Apa benda kan? Kita tak macam tu muslimat dirahmati Allah. Jadi orang suruh pilih agamanya dulu, kita pilih handsome-nya dulu. Bila dah beranak pinak baru kita nampak, Masya Allah. Alah ustazah, yang si Polan tu beragama juga tapi tak menafkahi isterinya pun, itu urusan dia dengan Allah. Mampu kita tegur secara kuasa kita. Kita mak mertua dia, boleh datang jumpa dia muslimat. Kita kawan baik dia, datangi dengan kuasa kita ataupun dengan lisan kita. Tak mampu jangan ditohmah, hari-hari kita bercerita tentang dia. Masya Allah Tuhan, dosa kita ni muslimat dirahmati Allah menggunung tinggi hari-hari. Dosa kita tak habis delete lagi, kita dah sibuk bicarakan dosa orang lain. Tolong muslimat dirahmati Allah. Kita orang perempuan banyak yang demikian, na'udzubillah min zalik. Okey? Jadi perbaiki. Jadi yang ni cari sendirilah, tak payah tanya. Kalau dalam dewan ni ustazah, untung yang si Polan tu suami dia memang baik. Tak payah rekod hadis ni, memang suami dia tahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Tapi kalau yang kita punya tak mengikut hadis ini, boleh tak kita tukar suami lain muslimat? Lemak ustazah, lezanya pertama kali jemput dah macam ni. Tak boleh tukar suami lain ibu. Sebab tu kita kena ada iman dan ilmu. Siapa yang takdirkan jodoh aku dengan dia? Allah, muslimat. Kalau kita yakin Masya Allah ini yang terbaik, kata Allah, terbaik cara Allah tak sama dengan terbaik cara kita. Kalau suamimu orang yang pimpin kamu ke masjid hari-hari, muslimat dirahmati Allah, mungkin kamu dengan riak, ujub, takaburnya. Maka kerana suami kamu orang yang tidak solat sampai hari ini, dikejut masih lihat lagi. Bukankah kita hari-hari bermunajat kepada Allah? Apa munajat kita tunjukkan, ya Allah? Kamu mendoakan dia, kamu pun dapat pahala. Kamu mendoakan anak-anakmu, kamu pun dapat pahala. Ibu-ibu jangan berhenti berdoa dengan ikhlas. Ikhlas tu maksudnya dengan cinta kan ibu-ibu? Kalau di hati sudah ada benci, jangan bohong pada diri. Memang sukar kita nak berdoa dengan ikhlas. Ya Allah, bangkitkanlah dia dengan iman. Geram aku ya Allah. Boleh macam tu? Tak boleh muslimah, tak boleh. Dia kena masih, ya Allah, paling kurang sebab dialah aku ada 4 orang cahaya mata. Kita akan jadi ikhlas. Dengan ikhlas insya-Allah doa kita tidak ada hijab. Ibu pun begitu. Disebut doa ibu tidak ada hijab. Tapi macam mana muslimat untuk terkabul bila kita hanya mendoakan anak yang memberi senang pada kita? Tambahkan rezeki dia ya Allah. Dari sekolah dulu tak pernah menyusahkan. Sebab tu dia makin baik, makin baik, makin baik. Tapi anak yang menyakitkan kita, kita sudah tidak ikhlas mendoakan.
Ingat, dunia boleh berpusing muslimat. Kita mati nanti anak yang memberi senang tu belum tentu ingat untuk mendoakan kita, belum tentu. Tetapi anak yang hari ini menyusahkan kita, kita mati nanti mereka berdoa dengan air mata. Mereka banyak rezeki nanti jumpa ustazah. Saya nak bagi kat mana lagi ustazah? Saya tak boleh share, saya dulu anak derhaka. Rezeki melimpah setelah mak saya mati. Saya seronoknya kalau dapat hantar mak saya pergi umrah. Menangis mereka dulu nak sangat pergi Mekah. Saya perhabis duit mak saya. Kat mana saya nak belanjakan duit saya? Kamu wakaf harta banyak-banyak atas nama ibumu. Saya cemburu. Tuhan, kalau aku rasa aku anak solehah sampai kematian ibuku, belum tentu selepas mati ibuku aku sedemikian. Maka untunglah ibu yang telah berada di barzakh, anak-anaknya menyambung kebaikannya. Di barzakh bila bersembang-sembang, muslimat, kita fahamkan bahasa demikian. Orang sebelah tanya, kubur kau sejuk, engkau senyum ke sana sini. Mana amalan kau dapat? Anak aku tengah buat baik ke atas tu. Anak yang dulu paling derhaka, yang berdoa untuk aku hari ni, Allahumma ghfirlaha dengan air mata. Muslimat. Tapi yang dulunya baik, setelah aku meninggal ni lupa, berbangga ke sana sini. Dulu mak saya jaga sampai habis nyawa dia ustazah. Dijadikan kebanggaan, ini yang paling kita risau. Faham maksud saya muslimat dirahmati Allah? Maka teruslah ikhlas dalam mendoakan ahli keluarga kita. Baik, yang seterusnya, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Siapa pula yang memberi makan? Memberi makan fakir miskin. Muslimat, kita menyampah marah macam mana pun bila orang beri salam pada kita, disuruh jawab. Kerana apa? Menjawab salam itu wajib, memberi salam itu sunnah. Sunat memberi salam. Muslimat dirahmati Allah, bila kita menjawab, tengok juga keadaan. Orang lelaki niat nak mengurat, lalulah anak dara seorang-seorang, dia seorang, kita seorang. Saat itu wahai perempuan ni, ajarkan anak-anak perempuan kita yang muslimat, saat itu wajib untuk kamu sombong dan simpan jawapan salam tu. Faham maksud? Sebab saat itu orang berpeluang untuk kacau kita, kita seorang-seorang. Cepat-cepatlah berjalan. Kalau nampak situasi tu kamu nak keluar 8 orang lelaki, kamu seorang je perempuan, jangan seronok sangat. Dia boleh selfie dengan kawan dia, tengok 8 orang hero keliling aku seorang je perempuan. Nasihat anak-anak kita muslimat, silap. Macam makcik-makcik masuk korban jugalah. Ustazah dah belajar kan ustazah, tengok darah jatuh ke bumi pun pahala rupanya. Acik pun merebut tempat lah. 7 bahagian, nama acik seorang je dekat lembu nombor 3 tu. Dah tu acik buat apa? Acik pun menyelitlah sebelah imam, sebelah Bilal. Muslimat, nangis bini Bilal tu, sekian dimaklumkan. Jadi kita sebut saat itu ibu-ibu, tak perlu dah kita ke situ. Tak ada langsung orang perempuan ni, aku seorang ni. Sebaiknya ya Allah, dengan aku bantu di dapur potong-potong bawang untuk buat sup, kejap lagi kau gantikanlah pahala sunat tengok darah jatuh ke bumi tu sebagai ikhlas aku berkumpul dengan orang-orang perempuan lain. Inilah orang yang faham muslimat. Tapi orang hadir majlis ilmu salah faham ni, dia menyelit. Saya pandang, ya Allah, acik tu nak gimana tu? Sunat ustazah, lega dapat tengok. Lepas tu, tadi acik macam nak terjatuh, pakcik tu pula sambut. Seronok pula. Itu masalah makcik kadang-kadang. Jadi muslimat dirahmati Allah, kena faham. Sungguh kita sambung. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain dan menjawab salam. Anak-anak dara, muslimat ditegur, jangan, tak maaf ya nak sebut juga ni, jangan dengan tergedik-gedik menjawabnya tu. Kan? Ramai-ramai tu ustazah, saya seorang je yang dia bagi salam, orang lain dia tak bagi salam. Kita pun jawablah dengan 6 harakat mad arid li sukun. Tak perlu jawab saat itu. Sebab guru-guru saya dulu masa sekolah agama duk pesan muslimat, budak perempuan ni kalau dengan orang lelaki wajib untuk menyombongkan diri. Maksud wajib untuk menyombongkan diri tu tak ada dalam hadis, nasnya mana ustaz? Masa tu tak berani nak menjawab kan. Mocik-mocik sekarang je kalau tanya soalan muslimat kemain, kita menggigil tubuh nak jawab macam mana ni. Jadi maksud muslimat dirahmati Allah, wajib untuk menyombongkan diri, tengok keadaan. Sebab tu kami diajar di sekolah agama, pengawas buat kerja sekolah sama-sama. Pelik sampai sekarang, macam mana kita boleh buat program tu besar-besar, nak bagi fail ni di balik dinding muslimat. Ni entah buat macam ni, tengok dekat perenggan sekian, mana ada WhatsApp macam dulu. Tapi boleh je buat program yang besar-besar. Muslimat dirahmati Allah, perempuan dan lelaki bincang tanpa memandang wajah pun masya-Allah. Begitu terjaga. Sebab itu masya-Allah kita terasa ilmu tu barakah.
Tapi hari ni muslimat, kita seorang je perempuan yang terpilih. Berbangga pula. Kan dalam ramai-ramai tu, cikgu pilih kita je. Cikgu tak pilih orang lain. Hati-hati menasihati anak-anak kita di zaman akhir ini. Baik, sebaik-baik manusia. Saya dah tak ingat nombor berapa ni. Sebaik-baik manusia adalah orang nombor 6 adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Masya Allah. Panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ini Nabi cakap. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita 40-an pun syukur Allah beri usia kita sampai hari ini. Almarhumah Ustazah Syadia Abbas pernah duduk di meja ini kan, muslimat dirahmati Allah, meninggalnya di usia 39 tahun masuk 40. Tapi hari ini kami bicara tentang kebaikannya. Muslimat, kita nak hidup kita biar matinya muda tapi amalnya tua. Jangan matinya tua, amalnya masih muda. Ustazah, Acik nak patah balik macam mana? Acik dulu macam ni, Cik. Yang berkualiti macam tadi saya sebut ditolak wheelchair, tapi setiap kali sebut nama Allah mengalir air matanya. Saya cemburu dengan ikhlasnya orang ini, kelihatan pada perbuatannya. Yang ini lebih berkualiti. Acik kata saya buat dari muda, belum tentu lagi mulia di sisi Allah. Sebab sampai umur saya 17 tahun, tingkatan 5 duduk asrama, al-mulk. Warden berjalan ni muslimat, dah tutup lampu, tarik selimut. Siapa yang tak baca surah Al-Mulk lagi? Kan? Buka lampu, ambil uduk sekarang, baca Quran. Pergi juga, tapi mulut. Agaknya jadi pahala ke masa tu? Tak jadi. Tapi kerana barakah situasi hari ini muslimat, ya Allah rindu dulu-dulu masa sekolah, aku baca Al-Mulk tiap malam sebelum tidur. Sampai kena tarik selimut, buka balik lampu. Seorang je dalam dom tak baca Al-Mulk, semua orang tak boleh tidur dalam keadaan lampu bertutup. Sampailah kamu boleh baca. Jadi muslimat saat itu, Ustazah berpahala ke? Tak. Tapi tarbiyahnya hingga hari ini. Ibu-ibu hari ini muslimat dirahmati Allah dah tahu fadilat ini, terus buat. Walaupun suami tak buat, walaupun anak-anak tak buat, terus buat. Kerana siapa ibu-ibu dirahmati Allah? Kerana nak dapat biru dekat report card macam Ustazah kat asrama dulu ke? Tak. Kerana Allah semata-mata. Amal yang kualiti, mudah-mudahan yang dipanjangkan usianya dalam istiqamah, taubat dan amal salihat, inilah insya-Allah muslimat akan berduyun-duyun masuk berhimpun di dalam syurga Allah. Ini yang kita harapkan. Maka jangan patah balik kepada dosa silam. Terus taubat, terus taubat. Dan peluang yang Allah beri hidup, walau kita berada di pembaringan di atas katil, ikhlaskan hati dalam istighfar. Ikhlaskan hati. Mak saya duduk lama stroke atas katil, masih lagi boleh. Duit mak yang ada orang tu bagi semalam, mak takut mak mati tak dibelanjakan, tolong hantar dekat sipulan-sipulan. Ya Allah, di atas pembaringan ni masih fikirkan. Kawan-kawan masjid datang, mak saya tak boleh dah pergi masjid. Saya pujuk hati, kadang-kadang ada juga makcik-makcik yang itulah sebab hari tu tak exercise kan. Ada juga muslimat macam tu. Sabar je lah kan. Jadi kita ni anak sambutlah pula. Mak, Masya Allah, untungnya jadi macam mak. Baring atas katil pun teringat nak pergi masjid. Mak sembahyang sambil tidur ni, angkat takbir, anak wudukkan. Mak tahu tak, pahala mak sama macam orang sembahyang kat masjid. Pandai je kau kat masjid ceramah, kat aku nak ceramah lagi. Macam itulah mak saya. Tak, mak ni Nabi cakap. Sebab saya menjadi saksi masa mak sihat, mak buat. Saya menjadi saksi masa mak sihat, mak buat. Nabi kata muslimat, masa sihat kita buat, bila sakit kita hanya buat semampu yang mungkin, kamu dipandang oleh Allah berbuat amal macam ketika kamu sihat. Ya Allah, baiknya Allah. Syaratnya masa sihat, buat. Jangan tunggu sakit baru nak buat. Syaratnya masa kita senang, buat. Jangan tunggu sempit baru kita buat. Saat kita sempit, kita ya Rabb, Allah kasih mengatasi segala kekasih. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi jangan bertangguh dalam nak buat kebaikan. Yang seterusnya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini matlamat hidup kita. Kita nak hidup muslimat, tolong jadi manusia bermanfaat. Jangan buat susah pada orang. Sebab tu dah tua-tua ni kita fikir apa ibu? Alah biarlah dia nak buat apa pun. Biarlah. Dulu masa muda-muda kita macam tu dah ibu. Sing-sing lengan kan? Taklah Ustazah, saya tak macam tu. Semoga menjadi pahala. Maksudnya makin kita tahu yang kita bakal meninggalkan dunia, tak lama je lagi sebenarnya muslimat, kita akan pujuk hati. Biarlah, Allah tahu kan. Kalau kita balas pun,
Kita nak balas dendam dekat orang macam tu Ustazah, nak tembak dia, walaupun sekarang hari-hari memang kita kena tembak, wajib kan muslimat. Tapi kita takkan tembak orang punya geram marahnya kita, sebab kita tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang Allah lihat bukan zahirnya saja, tapi sampai ke dasar hati. Maka kita akan sabar dalam kehidupan sampai mati. Jangan pernah sebut di lisan, aku sabar sampai hari ini je. Jangan pernah sebut demikian. Okay? Yang seterusnya 8. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Kesimpulan, jadi sahabat, jadilah sahabat yang terbaik. Jadi jiran tetangga, jangan sampai ada jiran yang tak selesa dengan kita. Faham maksud? Jangan sampai ada jiran yang tak selesa dengan kita. Contoh macam ni muslimat, kita bersaudara dengan orang-orang di Beirut. Sekarang ni kita kan, Masya Allah, pray, doa untuk mereka ini. Tapi banyak lisan yang menyebutkan, syukur tidak ada orang Malaysia yang kena. Syukur bukan negara kita. Ucapan ni baik, tetapi belum betul-betul ikhlas sebagai hamba Allah. Faham maksud? Sebab kita jangan pernah sebut, bang, pokok tumbang bang, kena kereta jiran sebelah. Nasib baik bukan kena kereta kita. Rupanya kita bukan jiran yang baik. Terasa ke tak terasa muslimat? Ustazah Zai pernah terasa dengan kata-kata ini. Ya Allah, aku ni belum jiran yang baik. Dengan hanya aku kata, syukurlah tak masuk dekat rumah kita, ular belakang rumah tu. Rupanya masuk rumah sebelah. Sepatutnya bukan itu didahulukan, kita mendatangi dia apa yang kita nak bantu. Ternyata kita ni belum begitu baik kalau mengikut kaedah Allah dan Rasulullah. Okay, muslimat. Jadi marilah kita sentiasa merasa amal kita tak cukup pun untuk masuk syurga. Cuma kita mengharap rahmat kasih sayang Allah. Okay, kita akhiri kuliah hari ini dengan hadis yang sedikit panjang. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Jangan tanya dulu, sebab para sahabat bertanya pada Rasulullah. Sahabat dulu dah tanya dulu. Lisan yang jujur kami faham ya Rasulullah. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Baginda bersabda, ini baru hadis Nabi. Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa. Hati bersih, hati takwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Dia kumpul semua kezaliman sifat mazmumah ini, Nabi sebut satu kalimah mahmum. Orang yang berhati mahmum, muslimat dirahmati Allah, dilarang sungguh-sungguh oleh Nabi. Sebab dia tak mungkin jadi insan yang terbaik di sisi Allah dan Rasul. Jadi khulasah kepada 9 tips menjadi insan terbaik ni apa muslimat dirahmati Allah? Pimai-pimai tang tu 1 jam cakap balik kepada hati. Okay? Jadi hati ni orang sebelah sebantal dengan kita, suami pun tak boleh ubah, apatah lagi ustaz dan ustazah. Yang boleh mengubahnya hanya kita berazam sungguh-sungguh. Aku ada hasad ni Allah, aku nak buang. Apa tandanya kita ada hasad? Aku tak suka tengok orang tu berjaya. Kenapa bukan aku yang berjaya? Muslimat, kita yang kenal hati kita. Kita yang tahu hati kita. Dan Allah Maha mengetahui. Jadi minta dengan Allah. Min syarri hasidin idza hasad. Allah suruh kita minta jauh, minta lindung daripada orang yang punya hasad. Hidup akan susah kalau ada orang yang hasad dengan kita. Betul muslimat? Kita nak pi jalan ni, dia tunggu kat depan dengan halangan. Sebab itu susah. Maka kita tak nak orang hasad pada kita, buanglah hasad di dalam hati kita. Apa itu hasad? Perkataan Arab. Bila sampai ke Malaysia, dia jadi hasad dengki. Patutnya maksud dia dengki saja. Tak, ceritanya orang Melayu dua-dua pakai hasad dengki. Jadi tolong faham sendirilah muslimat. Orang Arab hasad saja, sampai kat Melayu hasad dengki. Jadi kita buang bersama-sama. Moga Allah redha pada kita. Menjadi insan yang terbaik adalah cita-cita kita bersama. Okay. Angan-angan ke Firdausi masih ada pada simpanan Kak Wah mungkin. Jadi siapa yang nak mendapatkannya, muslimat boleh bertemu dengan beliau dan sahabat-sahabatnya. Sangat indah juga dijadikan hadiah kepada seluruh BFF kita. Ni kat mana Ustazah dapat muslimat?
berkat orang-orang yang sudah pun menghadiahkan kepada orang lain. Akhirnya sahabat-sahabat mereka tak pernah hadir majlis ilmu Ustazah Zai, dia cari kuliah online. Ini baca tulisannya, saya nak dengar sendiri. Kerana apa? Muslimat, Allah yang menarik hati ke jalan-jalannya. Jadi kita ni guna macam cara lah. Dengan doa saja tak cukup. Apa saja cara. Yang belum bertudung kita hadiahi. Jangan tudung labuh pula kalau nak hadiah orang pertama kali. Kan muslimat? Tudung yang biasa-biasa, tapi insya-Allah sesuai. Kalau orang muda, hadiah yang macam ni. Tapi jangan pula hadiah yang nampak tengkuk, tutup kepala tapi leher nampak, muslimat. Tak kena. So semuanya kena patuh syariah. Moga Allah redha. Kita tutup sikit dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, keberkatan majlis ilmu yang kami raikan pada hari yang barakah ini, wahai Allah, kami memohon merayu kepadamu, wahai Allah, hindarkan kami daripada segala penyakit dan wabak, ya Allah. Begitu juga dengan seluruh ahli keluarga, keturunan kami, sahabat handai, jiran tetangga kami, ya Allah. Bersihkan muka bumi ini daripada virus yang menakutkan, ya Allah. Kami sangat-sangat mengenali dengan ujian ini betapa maha besarnya Engkau, ya Allah. Dengan hanya makhluk yang sekecil itu kami tewas, ya Allah. Betapa buruknya kami seandainya dengan virus yang Engkau hantarkan ini, ya Allah. Kami masih mematikan hati kami, tidak menghidupkannya dengan kalimah Allahu Akbar yang sering kami ulangkan dalam salat kami. Namun ya Allah, hakikatnya Engkau yang maha besar, Engkau yang berkehendak, Engkau yang berkuasa, wahai Allah. Kami pohon, ya Allah, jangan uji kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu menghadapinya, ya Allah. Beri kepada kami kekuatan untuk berdepan dengan apa saja takdir yang Engkau hantarkan kepada kami, wahai Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya, ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan Engkau lepaskan kami daripada pandangan rahmat, walau dalam sekerdipan mata, ya Allah. Tinggi mana, banyak mana amalan kami, andai tidak Engkau iringi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, maka termasuklah kami di kalangan orang-orang yang rugi itu, ya Allah. Kami pohon kabulkan doa dan permintaan kami yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kami, ya Allah. Berikan kami dengan kehidupan yang penuh dengan iman, dimatikan dengan iman, dimasukkan ke dalam syurga-Mu bersama orang-orang yang beriman, ya Allah. Kami pohon beri kami bahagia di dunia ini, beri kami bahagia di akhirat kelak, dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.